sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli. Kami bawakan berita yang anda perlu tahu sebelum anda memulakan hari anda. Dan pastinya buat warga Lembah Kelang dan di kawasan-kawasan lain yang dikenakan PKPB sebelum ini, kini boleh merentas negeri dan juga merentas daerah. Itu antara tumpuan dan pastinya berita baik buat semua orang yang kami bawakan laporannya di astroawani.com selepas sidang khas pada Jumaat daripada Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam yang dikatakan rentas negeri dan daerah dibenarkan di seluruh negara kecuali di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 7 Disember dan katanya keputusan tersebut daripada itu katanya bersetuju sekatan rentas daerah dan negeri di seluruh negara akan dibenarkan kecuali bagi kawasan PKPD dan ini akan bermula pada 7 Disember esok dan beliau juga kata dalam sidang khas itu bersetuju semua kenderaan dibenarkan membawa penumpang mengikut jumlah kapasiti tempat duduk kenderaan masing-masing. Sebelum ini kita lihat hanya 2 orang yang dibenarkan dalam satu kenderaan, kemudian dibenarkan sehingga 3 dan kini dibenarkan semaksimum yang mungkin dalam kenderaan mengikut kesesuaian dan kapasitinya dan juga dibenarkan merentas negeri dan daerah kecuali di kawasan yang dikenakan PKPD. Ini berita baik. Kita tahu bahawa PKPB ramai yang terkesan bukan saja dari sudut pekerjaan, pastinya ada kesannya juga, tetapi dari sudut sosial ramai yang terpaksa berpisah daripada ahli keluarga mereka. Ini pastinya berita baik dan kita menjangkakan esok pasti ramai yang berpusu-pusu nak berjumpa dengan ahli keluarga, rakan-rakan mungkin balik kampung, mereka yang dah terasing dan terpaksa separate untuk sekian lama sejak kita kembalikan PKPB dalam gelombang ketiga ini. Saya kira dalam 2 bulan sudah kita bagi penduduk di sekitar Lembah Kelang ni sudah pun kita tahu sudah pun dikuatkuasakan dengan PKPB ini sendiri. Namun bila bercakap mengenai rentas negeri dan juga rentas daerah walaupun dibenarkan bermula pada esok dan kita masih lagi dikuatkuasakan ataupun sekitar Lembah Kelang ini penguatkuasaan bagi PKPB itu masih lagi berjalan dan di mana kata daripada Menteri Kanan Keselamatan ini 3 ataupun PKPB di Kuala Lumpur, Selangor yang dijadualkan tamat pada hari ini telah pun dilanjutkan selama 14 hari lagi sehingga 20 Disember ini. Dan bagaimanapun kata beliau 3 daerah di Selangor iaitu Sabak Bernam, Ulu Selangor dan juga Kuala Selangor diumum Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sehingga 30 Disember. Begitu juga dengan Putrajaya dan juga Labuan semalam melalui satu pengumuman yang dijalankan yang dilakukan sendiri oleh Menteri Kanan Keselamatan. Dan ini menunjukkan bahawasanya kita masih lagi dalam tempoh pergerakan bersyarat di mana perlu ada SOP-SOP yang perlu diikuti dan sebagainya. Dan bercakap mengenai PKPB ini walaupun kita dibenarkan untuk merentas negeri, merentas daerah. Jadi kerajaan sebenarnya sedang pun mengkaji kebenaran lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti pelancongan dibenarkan. Dan apa yang dikatakan oleh kerajaan akan mengkaji aktiviti pelancongan termasuk kemungkinan membuka lebih banyak sektor kesusulan keputusan membenarkan rentas daerah dan juga negeri di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula daripada esok, Naila. Ya, tapi sebelum kita lihat kepada laporan mengenai penelitian kerajaan terhadap aktiviti pelancongan dan juga work from home, bekerja dari rumah, kita nak saksikan apa yang diputuskan dalam Majlis Keselamatan Negara semalam. Pasti ramai yang masih confused. Ada kawasan tertentu masih ada PKPB, ada yang telah ditamatkan sehingga bila. Kita nak saksikan infografik yang kami sediakan tentang PKPB fasa baru ini. Kita saksikan. Baik, keputusan mengenai PKPB ini pastinya menjadi tumpuan orang ramai. Kita lihat pada muka depan akhbar New Sunday Times hari ini. Saya kira
betul-betul menggambarkan semangat festiviti yang kita ada pada hujung tahun, pada akhir tahun ini, pada sambutan Christmas dan juga cuti lama pada hujung tahun. Finally free. From tomorrow, interstate and interdistrict travel is allowed except for areas under EMCO and no longer any vehicle passenger limits, despite the fact that the CMCO is still being enforced in most parts of Klang Valley and Sabah. The authorities, however, urge that Malaysians need the new norms. Jadi kita perlu belajar di sini hidup bersama dengan virus COVID-19, hidup dengan norma-norma baharu. Kita tak boleh nak kekal lama-lama bawah PKPB ataupun PKP kerana kita tahu banyak kesan kepada ekonomi. Kalau kita lihat muka depan berita harian juga, Hafizi. Dan apa di muka hadapan berita harian anda dapat saksikan di paparan skrin anda adalah tumpuan kepada SOP, tiada sekatan perjalanan. Kita telah pun perincikan sebentar tadi, iaitu orang ramai dibenarkan untuk mengentas daerah dan juga negeri tanpa perlu mendapatkan kebenaran polis bermula daripada esok, kecuali kawasan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Dan itu kata daripada Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan apabila rentas negeri dan juga rentas daerah dibenarkan, dan itu merupakan salah satu daripada SOP daripada PKPB. Jadi dengan ada kelonggaran diberikan dalam PKPB ini bermakna kita akan menumpukan pula kepada apakah SOP-SOP yang masih lagi perlu dipatuhi oleh seluruh rakyat Malaysia melihat kepada pelaksanaan PKPB di beberapa negeri yang masih lagi berlangsung pada sekarang ini. Ya, dan dengan pengumuman ini juga pastinya ramai yang bukan saja plan nak balik kampung, tapi pasti ramai juga plan nak mula melancong semula. Ramai yang dah terpaksa duduk di rumah, tak boleh nak rentas daerah, rentas negeri. Jadi ini berita baik, pasti ramai yang excited nak travel lepas ni. Tapi apa yang dikatakan juga dalam masa yang sama, kerajaan akan mengkaji dahulu kebenaran aktiviti pelancongan, termasuk kemungkinan membuka lebih banyak sektor susulan keputusan membenarkan rentas daerah dan negeri. PKPB ini bermula Isnin. Kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ketika ini beberapa kawasan pelancongan masih tidak dibuka dan perkara itu akan dibincangkan bersama dengan Kementerian Pelancongan. Kalau kita lihat contohnya, beberapa kawasan masih kita tidak buka, sektor yang dibenarkan akan diumumkan kerana di bawah PKPB ada aktiviti dibenar dan pelancongan ini boleh jadi sosial ataupun ekonomi. Jadi kita lihat dah lama sebenarnya kita ada PKP sejak Mac lalu, tapi sehingga kini masih ada lagi aktiviti pelancongan yang tidak dikategorikan lagi sama ada sosial atau ekonomi, dan ini mendatangkan kesan kepada sektor pelancongan itu sendiri. Mereka kita tahu baru saja minggu lepas kita menghubungi beberapa pengusaha bas mendengarkan realiti keluhan mereka. Jadi katanya contoh kalau melibatkan pengusaha bas, ia akan jadi aktiviti ekonomi, dan kalau individu boleh jadi aktiviti sosial. Jadi sedang bincang dengan Kementerian Pelancongan. Seperti biasa kita dengar, kerajaan akan teliti SOP, akan teliti kategori aktiviti ekonomi ataupun sosial. Jadi kita harap keputusan ini dapat kita lihat dalam masa yang terdekat apabila fasa baru PKPB akan bermula esok. Jadi ramai yang pasti ingin tahu apa SOP dalam fasa baru ini. Dan bercakap mengenai banyak negeri-negeri yang telah tidak lagi dikuasakan dengan PKPB dan mereka telah pun beralih kepada PKP pemulihan, dan dengan adanya kelonggaran diberikan oleh kerajaan untuk rentas negeri dan juga rentas daerah. Jadi kerajaan juga nampaknya akan membincangkan semula mengenai arahan bekerja daripada rumah. Dan sebelum ini kita dengar sejak daripada PKPB, terutama yang di Lembah Kelang, 3 negeri di Lembah Kelang ini, banyak yang mula bekerja daripada rumah, dan itu antara saranan daripada kerajaan. Ada peratusannya sendiri yang boleh bekerja di pejabat dan yang selebihnya akan bekerja daripada rumah. Dan kita melihat kepada kluster-kluster yang wujud di sekitar Lembah Kelang ini, kebanyakannya daripada kluster-kluster di tempat kerja. Jadi semestinya satu SOP yang lebih komprehensif secara menyeluruh dan sebagainya perlu diperhatikan untuk kita dalam masa yang sama kita memberikan kelonggaran, tapi kita juga ingin menjaga kesihatan rakyat ini semua. Mungkin kita nak dengarkan apa sedikit kata daripada Menteri Kanan Pertahanan melihat kepada perbincangan semula arahan bekerja daripada rumah susulan kebanyakan negeri yang mula menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Kita dengarkan apa yang dikatakan beliau. Saya tahu keputusan kita bincang semalam, kita tak bincang lagi tentang work from home. Kalau kita tengok sekarang ni dah tak banyak kawasan yang kita kenakan PKPB. Kalau ikutkan negeri, hanya satu saja yang secara keseluruhan, iaitu wilayah persekutuan. Satu saja. Kalau kita tengok Selangor, walaupun kita kata seluruh Selangor masih PKPB, tapi ada beberapa daerah tadi yang saya umumkan dah terkeluar. Jadi ada 4 daerah dah tidak dikenakan PKPB. Jadi sekarang ni
semakin luas kawasan PKPP tersebut. Jadi mungkin perkara ini akan dibincangkan sama adakah ada lagi keperluan untuk work from home, kerja daripada rumah, ataupun sekarang ni sudah comeback kepada PKPP, boleh bekerja di pejabat semula. Tapi ini akan dibincang dengan KPPA, Perkhidmatan Awam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan juga mungkin MITI juga, kerana swasta dan industri di bawah MITI. Kita akan bangkitkan sekali lagi. Jangka bila dapat keputusan itu? Kita akan mesyuarat lagi pada hari Isnin. Mungkin hari Isnin saya akan bangkitkan beberapa perkara yang belum mendapat jawapan tadi, saya akan bangkitkan pada hari Isnin.